dengan pelajaran, beliau tidak pernah mengabaikan penlibatan dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum. Saya sungguh terharu dan gembira. Saya rasa saya dah tercapai segala hajat saya yang mana saya telah bergalakkan kat dia supaya belajar dan rajin, supaya dapat segala apa yang saya hajatilah, supaya jadi anak yang baik, dapat cemerlang dalam pelajaran. Jadi saya sungguh gembira dan saya terharu sangat-sangat, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saya yang mana dia telah mengorbankan jiwa dia untuk saya dan abah dia kan. Saya sungguh terharulah. Saya rasa macam saya tak dapat sampai, dia sampai pun alhamdulillah. Macam itulah. Dia punya pengorbanan dan saya pengorbanan dibalas dengan yang baik. Jadi saya rasa tak dapat saya nak gambarkan macam mana betapa gembiranya saya semasa dia menerima anugerah. Saya rasa saya dah terima 4 kali saya pergi dia menerima anugerah cemerlang ni kan. Saya pun sungguh terharulah. Saya tak dapat nak cakap apa lagi. Cuma mengucapkan terima kasih semua. Dia belajar betul-betul semua sampai apa yang dia hajarlah cita-cita dia kan. Itulah saya haraplah sebelum masa, dan janganlah semaya dia dapat dengan orang tua ni, janganlah lupa pada orang tua kan. Bukan saja mak bapak, siapa sajalah. Itu saja saya ingatkan pada anak saya, semoga dia berjayalah satu hari nanti. Macam tu. Mak berharap semoga Fairul dapat mencapai cita-cita, dapat melanjutkan pelajaran setinggi mana pun, sebab kata orang pelajaran tu lebih banyaklah dia punya kegunaan, keuntungannya daripada yang lain-lain sebab pelajaran tu akan menanggung kita. Kalau dah pandai tinggi mana, senang dapat kerja, dan jadilah orang yang baik-baik. Jagalah mak bapak besok kalau mak pun dah tua, abah pun dah tua. Jadi sekarang mak berharaplah Fairuz janganlah lupakanlah mak bapak dan juga orang tua. Macam tu. Siap. Pada saya, pelajaran walaupun sudah mendapat anugerah-anugerah di universiti peringkat ijazah, rasa saya belum cukup. Sebab saya dulu nak belajar sampai itu tak dapatkan. Supaya memikirkanlah supaya pelajaran itu, orang kata Nabi pun cakap, belajarlah kamu sampai ke negeri China menuntut ilmu kan. Jadi rasa saya lepas satu-satu carilah ilmu sampai saya kata kalau boleh sampai PhD ke dan sebagainya, sebab macam bapak, ibu bapak dah tak boleh kan. Anak-anak lah yang supaya meneruskan cita-cita bapak yang tak dapat meningkat. Sebab dulu pun saya orang susah juga kan, nak belajar pun bukannya senang, masalah wang ringgit. Itulah pesanan saya pada anak-anak, belajarlah selagi boleh belajar dan capailah cita-cita yang telah dicita-citakan. Ialah dalam masa sekolah memang saya tidak banyak mengajar. Saya banyak memberi semangat supaya rajin belajar. Sebab saya pun dulu keadaan keluarga pun tidak begitu, bukan datang daripada orang yang senang lah. Jadi saya banyak memberi peringatan kepada anak-anak supaya belajar rajin-rajin. Kalau tak belajar rajin-rajin, sebagai bapa mungkin kita tidak boleh duduk di bandar. Kalau semua empat-empat, saya pun pernah bercakap kepada anak-anak, kawan semua belajarlah rajin-rajin. Kalau semua dah pandai, dapat kerja yang baik-baik kan, kita bolehlah duduk di bandar. Kalau semua bodoh, lebih baik kita duduk kampung. Itulah semangat yang saya beri. Saya memang tidak banyak mengajar. Saya banyak menggalakkan supaya belajarlah bersungguh-sungguh. Masing-masing belajar bersungguh, sebab pelajaran ni adalah sebagai untuk kita hidup, untuk kita hidup senang. Masing-masing kepada anak-anak, supaya saya selalu memberi contoh kepada saya, adik-beradik saya saja. Siapa belajar rajin, senang, dia sendiri. Tak adalah kalau pertolongan tu takkanlah keluarga, adik-beradik kita nak tolong sepanjang masa. Itu daripada galakkan itu supaya belajar rajin-rajin, memang keraplah saya memberi peringatan. Sebab pelajaran sekarang dengan pelajaran dulu lain.
memang saya pun tak boleh nak mengajar. Jadi semua galakkan supaya belajar, mencarilah pelajaran sendiri. Cuma masa sekolah rendah tu saya selalu menghantar ke kelas-kelas tuition lah, kelas tambahan. Lepas itu dia kebanyakan dia bersekolah asrama. Di samping mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, latihan yang rapi harus dijalankan agar mereka bersedia memikul dan melaksanakan tanggungjawab dakwah dan jihad. Ibu bapa yang matang juga tahu bagaimana cara untuk membentuk anak-anak. Ibu dan bapa harus bersepakat ketika mendidik. Hendaklah perlakuan ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak, seragam tanpa ada perbezaan.